بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perlahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kelapangan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dalam kuliah Zuhur. Kita dapat bersama pada tengah hari ini. Saya akan membacakan satu asar. Asar ini berbeza dengan hadis. Hadis ini iaitu ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pakaiannya. Min qaulin wa fi'lin wa amalin. Kalau disandarkan kepada Nabi SAW, perkataan, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takririn ataupun pengakuan Nabi, ya, ataupun sifat-sifat Nabi, itu kita boleh panggil dia sunnah ataupun hadis. Tapi ada perkara, ianya disebut oleh para sahabat dan mereka tak katakan benda ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata Nabi kata, Nabi bersabda. Dia cuma cakap dan benda itu dipanggil asar. Dalam bahasa Arab, asar ni makna bekas atau kesan, peninggalan. Boleh jadi para sahabat dia biasa dengar Nabi SAW mendengar satu, Nabi selalu cerita satu benda, cerita banyak kali. Jadi ketika mana dia nak menyampaikan benda tu, dia tak perlu cakap sama macam Nabi cakap, tapi dia cerita je. Dia cerita saja benda itu secara umum. Macam kita lah. Kalau kita banyak dengar ceramah, adakah kita perlu kata telah berkata seorang ustaz namanya sekian. Lepas tu kita cakap perkataan ada sebiji. Tak perlu kan? Kita cuma kata aku dengar ceramah malam tadi, ustaz tu cakap kita ni kena buat baik kepada anak isteri. Macam tu je. Tak perlulah kita cakap perkataan Nabi, perkataan ustaz tu sebiji sama. Kalau nak sama, baik kita buat recording. Kita record dia cakap tu, pasang balik. Malam tadi ada ustaz tu cakap, ini cakap dia, pasang pasang play kan. Dia sebiji lah. Tapi kadang-kadang kita bercerita balik kepada orang lain dalam bentuk mujmal, dalam bentuk ringkasan, ataupun dalam bentuk kesimpulan. Kadang-kadang para sahabat begitulah. Mereka bercakap benda-benda yang mereka pelajari daripada Nabi SAW yang memberi pengajaran. Dan benda ini dipanggil asar. Warawa Malik fil Muwatta an Yahya bin Sa'id anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin-nas innaka fi zamanin kathirun fuqaha'uh qalilun qurra'uh
تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah dia panggil. Imam Malik ni satu orang ulama hadis dan juga faqih yang tinggal di Madinah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Muwatta, kitab dia yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW dan juga asar para sahabat. Asar yang saya sebut tadi lah. Jadi salah satu yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada jalan Yahya bin Sa'id, dia kata Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada orang ramai dan besar kemungkinan orang ramai yang dimasukkan dalam hadis ini iaitu penduduk Kufah, penduduk tempat di mana Abdullah bin Mas'ud pernah menjadi gubernur. Pada zaman pemerintahan Umar ibn Khattab, Umar hantar sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang faqih, yang alim, dihantar menjadi gubernur. Abu Musa al-Asy'ari dihantar ke Syam, Abdullah bin Mas'ud dihantar ke Kufah di Iraq, Amr bin Al-As dihantar ke Mesir, dan begitulah banyak lagi sahabat dihantar ke mana negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Islam. Jadi yang dihantar ni pun bukan calang-calang, sahabat-sahabat yang hebat-hebat dan mampu untuk memerintah, mentadbir dan juga menghukum, menjadi hakim. Jadi zaman dulu bila dihantar gubernur ni, dia bukan macam itu memerintah politik je, dia juga adalah orang yang mendidik, mengajar. Abdullah bin Mas'ud lain pada dia jadi pemerintah, dia menjadi wakil kepada pemerintah, jadi gubernur, dia juga mengajar hadis, mengajar ayat Quran, mengajar macam-macam. Jadi dalam pada banyak yang dia mengajar tu, salah satu diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id. Kata dia, Abdullah bin Mas'ud pernah cakap kepada orang ramai, sesungguhnya kamu berada pada satu zaman di mana ramainya fuqaha, iaitu ramainya orang-orang yang faham agama. Qalilun qurra'u, orang yang maknanya qurra' ni lebih dituju kepada orang yang baca Quran lah, bukan baca Quran biasa. Maknanya orang qurra' ni orang yang nak jadi qari, baca Quran berlagu sedap apa, seni-seni bacaan Quran. Yang tu tak ramai. Yang ramai orang yang faham agama. Walaupun dia baca Quran biasa-biasa je, tapi mereka faham ayat itu apa yang Quran hendak, kehendak Allah Ta'ala pada ayat-ayat Quran yang mereka baca atau mereka dengar. Dan yang mendalami bacaan Quran, baca tajwidnya. Tajwid ni hukum belajar dia fardu kifayah, bukan fardu ain, kecuali pada surah Al-Fatihah. Demikian menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sebab dia tu wajib baca dalam solat, maka tiap-tiap orang dia kena belajar tajwid pada surah Fatihah tu sampai bacaan dia paling sempurna yang dia boleh. Selagi tak belajar. Dengan ghairil maqalubi alaihim, tak ada. Belajar betul-betul sampai kita boleh sebut huruf-huruf Quran dalam surah Fatihah tu betul-betul. Tapi nak kena jadi kita ni semua al-hafiz, kita ni kena belajar qiraah sab'ah, nak semuanya betul, mana nak betul kebacaan, baca lagu Quran ni semua, tak payah ramai. Benda tu fardu kifayah.
Ada orang yang mendalami bidang itu cukup. Yang penting ramai orang bila baca ayat Quran, dia tahu ayat ni suruh apa, ayat ni untuk apa, ayat ni menjelaskan halal dan haram, iaitu paling penting. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kamu berada pada satu zaman, kamu ni orang zaman dia, kamu berada pada satu zaman, orang yang faham agama ni ramai. Yang mendalami baca Quran nak jadi qari, qari'ah, itu tak ramai, dan tak perlu ramai pun. Qalilun qurra'u. Tuhfazu fihi hududul Quran. Waktu itu hukum hakam dalam Quran terpelihara. Terpelihara. Buat benda ni haram, buat benda ni wajib, benda ni disuruh, benda ni ditegah, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Semuanya orang faham. Tak timbul zaman tu orang nak pertikaikan, kenapa tak boleh kami dating? Kami bukan buat apa-apa pun, dating aja. Tak ada payah, benda tu tak timbul zaman-zaman dulu. Salah ke saya kerja sebagai GRO, saya cari rezeki yang halal? Benda tu orang tak tanya zaman tu, orang tidak, benda-benda macam tu tak tanyalah, tak bukan benda untuk ditanya. Ya? GRO, kalau pelacur, pelayan perempuan ada, cuma taklah dia panggil GRO. Kerja tu ada. Engineer ada tak zaman dulu? Ada tak orang zaman dulu panggil IR? Tapi ada tak orang buat bangunan? Tapi ada tak orang yang mencipta mesin cetak dan sebagainya? Ada orang yang terlibat dalam civil engineering, buat jalan, buat apa, ada. Tapi tak yang panggil IR, macam itulah. Jadi zaman tu orang kalau buat benda yang salah, dia tak perlu tanya, salah ke saya buat ni? Boleh ke? Sebab benda tu benda yang menjadi, orang panggil apa? Dia panggil Allahumma salli Muhammad, dia panggil al-ma'lum minad din bidarurah. Tiap-tiap orang Islam perlu tahu benda tu. Tak ada orang yang kata, salah ke saya minum arak? Bukan mabuk pun. Tak ada. Zaman tu tak ada. Pasal hukum hakam yang terkandung dalam Quran terpelihara. Maknanya orang jaga, orang faham. Wa tudayyi'u hurufuh. Maknanya zaman itu mereka tidaklah terlalu tekankan sangat tentang huruf-huruf. Maknanya baca Quran itu macam zaman sekarang. Nanti kita tengok zaman sekarang macam mana pula. Qalilum man yas'al, kathirun man yu'ti. Sedikit orang yang suka bertanya soalan, dan banyak orang yang boleh memberi jawapan. Tu tuan-tuan kena faham. Zaman dulu Nabi SAW larang orang banyak tanya. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Ni Quran, turun ayat Quran. Bila mana ada sahabat-sahabat, dia suka tanya Nabi SAW soalan, kadang-kadang terperinci sangat. Kadang benda dekat terang-terang, tapi orang ni tanya, sampai Nabi kata haram, tak boleh buat. Turun ayat Quran bagi tahu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu banyak sangat tanya. Jikalau dijelaskan kepada kamu, akan menyusahkan kamu. Lepas tu Nabi SAW pun cakap, innama ahlakal ladzina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kamu, iaitu orang-orang Yahudi. Binasa mereka itu kenapa? Sebab banyak sangat tanya, dan mereka banyak menyanggahi nabi-nabi mereka. Turunnya ayat Quran itu dan hadis ni menyebabkan para sahabat, mereka tak nak tanya banyak sangat benda kepada Nabi SAW. Nabi terangkan hadis lain, ada benda yang sakata'an asya' rahmatan lakum, atau rahmatan bikum ghairu nisyan, fala tabhasu anha. Nabi kata, Allah Ta'ala ada benda-benda yang tak terangkan hukumnya, sebab sebagai rahmat kepada kamu, jangan kamu mencari-cari jawapannya, mencari-cari hukumnya, nanti susah. Jadi zaman tu adalah berlaku beberapa peristiwa. Contohnya apabila sampai hujung zaman-zaman Islam ni, lepas Fatu Mekah tu,
Nabi kata apa? Innallaha farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan pada kamu mengerjakan haji, maka lakukanlah haji. Ini sahabat yang dah lama masuk Islam faham kalau Nabi kata buat haji tu, fahamlah, ikutlah. Yang seorang ni kita tanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, afi kulli amin, wahai Rasulullah, adakah tiap-tiap tahun kena buat haji? Nabi tak mau jawab. Ini contoh macam mana kalau banyak tanya, benda tu dilarang. Bila Nabi tak jawab, lepas tu dia faham. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, afi kulli amin, wahai Rasulullah, adakah tiap-tiap tahun nak kena buat haji? Nabi tak mau jawab. Dia tanya kali ketiga, Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat wa mastata'tum. Kalau aku jawab kata ya, nanti jadi wajib dan kau tak mampu buat. Sekarang ni kalau tuan-tuan daftar tabung haji, giliran kita 30 tahun lagi baru dapat. Kalaulah katakan wajib haji tiap-tiap tahun, makna berdosa lah kita ni. Berdosa tiap-tiap tahun, berdosa. Cuma tu ada benda yang tak dijelaskan secara terperinci. Bila kata kerjakan haji, faham makna sekali je. Sekali seumur hidup. Oleh kerana sahabat ni tanya, Nabi kata jangan tanya. Sebab itu para sahabat dulu, mereka takut nak tanya banyak sangat benda secara terperinci. Takut-takut nanti jadi macam Bani Israel. Dah Quran, dah Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Musa, izbahu baqarah, sembelih lembu betina. Dia tanya, ma launuha, ya, apa warna lembu tu? Tanya macam-macam. Lepas tu barulah, ya, sampai jadi nak cari lembu tu susah. Asalnya mana-mana lembu betina boleh ambil, sembelih. Idrib bi ba'dihha. Lepas tu pukul mayat. Ini kisah Nabi Musa tu. Ada orang mati, lepas tu siapa yang bunuh tak tahu. Allah perintahkan ambil sebahagian daripada tubuh anggota lembu betina yang disembelih, ambil pukul. Dia tak kata ekor, tak kata apa, walaupun ada dalam riwayat Israiliyat. Ambil ekor lembu tu, pukul pada mayat, mayat tu bangun. Sebenarnya Quran cuma kata bi ba'dihha, mana-mana bahagian tubuh lembu tu boleh ambil, pukul dia dekat mayat tu. Nanti mayat tu hidup, dia akan bagi tahu yang bunuh aku orang ni. Tapi Bani Israel ni bila diperintahkan, dia malas nak buat. Bila dia malas, dia tanya, akhirnya sampai lembu tu kena warna keemas-emasan, kena begini, kena begitu. Yang tak pernah kerja membajak ladang, lepas tu tak pernah ni, lepas tu akhirnya jadi susah. Itu antara contoh menyusahkan diri dalam perkara agama yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi zaman tu zaman yang sahabat ni, mereka tak tanya banyak. Soalan-soalan pun fiqh ke apa, mereka takkan tanya benda-benda yang boleh menyusahkan diri mereka. Okey? Tengok. Yutiluna fihi salah, dan ketika mana mereka solat, mereka panjangkan solat. Solat yang boleh panjangkan iaitu solat sunat. Kalau solat wajib ni imam dia kena sederhana. Wa yuqassiruna al-khutbah, dan mereka memendekkan khutbah. Zaman dulu khutbah ni pendek, tapi orang masuk Islam. Orang dengar tu boleh masuk Islam. Dan yang mendengar khutbah Jumaat itu, mereka jadi seronok dan nak dengar lagi. Zaman sekarang ni dengar khutbah boring, dan tak, kalau tak tidur tu kita rasa berdosa pula. Terutamanya kalau khutbah itu dia kena khatib jemputan, dia tak pakai teks. Kalau pakai teks dah boring dah. Lepas tu kalau terjemput yang tak pakai teks, sedap. Tapi kadang dia pula jadi syok dia layan sampai 2 suku tak habis-habis. Tak semayang lagi, tak solat lagi. Walhal anak-anak sekolah nak masuk sekolah lagi, orang kerja nak masuk pejabat, kadang-kadang khatib dia tak nampak benda ni. Kalau hari Jumaat tu cuti sekalipun, khutbah ni tak boleh panjang. Sebab Nabi kata di antara tanda orang yang faqih, orang yang memahami agama, iaitulah orang yang
khutbahnya pendek, solatnya panjang. Solat panjang-panjang pun tak panjang sangat. Sebab solat Jumaat ni biasa Nabi SAW baca surah Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Lebih kurang lah. Lebih kurang 1 muka setengah itu. Dua rakaat. 2 rakaat tu 1 muka setengah lebih kurang. Jadi taklah panjang sangat pun. Khutbah yang pernah saya pergi dengar di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, sekitar 10 minit ke 15 minit. 2 khutbah. Ada solat tu. Sekejap je. Di sini pun saya balik Malaysia ni, pernah saya khutbah 7 minit. 2 khutbah. 7 minit. Itu luar biasa lah. Biasa dalam 15 minit ke 20 minit je. Yang jadi pendek tu pasal apa? Pasal masa waktu imam tu Bilal tu azan tu berlagu panjang. Habis azan pengumuman pula. Pas pengumuman saya nak naik mimbar. Dia kata nanti dah Ustaz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia taranum. Lama. Lepas tu serah tongkat. Saya pun naik mimbar. Saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia azan ni. Dia azan kali kedua tu berlagu juga. Jam dah pukul 1.52 minit. Tuan-tuan bayangkan berapa panjang khutbah nak baca. Jadi saya khutbah sekali dengan doa sultan semua 7 minit. Solat dalam 2 minit. Habis 2 lebih. Orang pun keluar. Mana orang nak pergi sekolah, budak-budak nak pergi sekolah, orang nak pergi kerja. Itu emergency lah. Tapi khutbah yang idealnya 10 ke 15 minit tu okey dah untuk memberi kefahaman kepada orang. Maknanya beberapa poin-poin penting. Dia dengar nasihat-nasihat agama ni cukup lah. Okey. Jadi zaman dulu khutbah mereka pendekkan, solat mereka panjangkan. Dan mereka mendahulukan amal-amal soleh mengatasi hawa nafsu. Yubadduna a'malahum qabla ahwaihim, iaitu mereka mengamalkan amalan-amalan yang mereka ada ilmu. Mereka belajar, mereka tahu benda ni Nabi suruh buat, Nabi anjurkan buat, mereka buat. Mereka tak ikut hawa nafsu. Baik, kemudian subhanallah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan, wa sayati 'alan nasi zaman qalilun fuqaha'uh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun menyatakan, nanti akan datang satu zaman sedikit orang yang faham agama. Sedikit. Orang yang faham agama ni tak ramai. Faqih ni dengan maksud memahami agama dengan mendalam, bukan tahu surface je, permukaan, tahu sikit-sikit tak. Maknanya memahami agama tu dengan mendalam. Tengok orang beramal lain daripada dia, dia tak tahu kata salah. Sekarang ni tuan-tuan tengok di kalangan ustaz sendiri, ustaz-ustaz sama ustaz ni, sama-sama mengaji agama. Tengok orang semayang begini, itu Wahabi. Padahal kita kata dia ada hadis. Kalau yang faqih, dia ada hadis, iaitu wada'a yadahul yumna sallallahu alaihi wasallam 'ala al-yusra wa wada'ahuma 'ala sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun pakai hadis ni, dia kata letak kat dada macam ni. Hadis yang sama difahami oleh ulama-ulama mazhab lain, ulama Syafi'i dan sebagainya, iaitu sini pun dada juga. Bawah ni. Saya berdirilah. Sini pun dikira ala sadrihi. Mereka faham ala sadrihi macam ni. So kalau orang faqih, dia tengok orang lain buat macam tu, tak apalah, dia nak beramal hadis tu, dia faham yang tu buatlah. Dan benda tu tak batas semayang pun. Zaman sekarang ni nampak orang buat begini, dia tuduh Wahabi sesat neraka. Orang yang jenis ni pula, tengok orang baca talqin, tengok orang tahlil, tengok orang qunut, bid'ah. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Siapa yang buat satu amalan yang kami tak suruh buat, maka amalan tu tertolak. Patut tertolak tu dia faham amalan itu, kalau dia tak nak buat, takut tertolak, setakat tu je lah. Maka dia buatlah amalan yang dia yakin sahih Nabi suruh buat. Tapi dikaitkan pula dengan apa? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah
Wa kullu dhalalatin finnar, dikaitkan dengan tu pula. Tiap-tiap benda baru itu bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu masuk neraka. Kalau orang yang tak faqih, dia ambil hadis ni, dia kata, kunut subuh bid'ah, baca talqin bid'ah, baca yasin malam Jumaat bid'ah. So orang yang buat ni masuk neraka. Tuan-tuan, logik ke tuan-tuan? Orang bangun pagi pukul 6, pukul 5 bangun, mandi bersih-bersih, 5.30 pergi masjid, azan 5.45, semayang subuh, okey semua dah, cantik. Tiba time tu kunut kan? Allahumma hdina fi man hadait. Kerana kunut tu masuk neraka. Tuan-tuan rasa logik tak tuan-tuan? Maka hadis tentang masuk bid'ah yang masuk neraka ini mesti ditakwil dengan nas-nas yang lain. Itulah dikatakan faqih, iaitu yang boleh menyebabkan masuk neraka, iaitu bid'ah dalam perkara akidah. Bid'ah dalam perkara akidah seperti menjadi Mu'tazilah, menjadi Jabbariyah, menjadi Qadariyah. Zaman moden ini yang mengambil akidah Islam itu dengan fahaman sekular, pisahkan. Ada benda aku boleh patuh, ada benda tak payah ikut, ada benda ikut Allah, ikut perintah Allah, ada benda tak payah ikut perintah Allah. Ada benda Allah pandai, ada benda Allah Ta'ala bodoh. Yang ini Allah Ta'ala tak reti, yang ini kita kena ambil daripada barat. Benda-benda inilah kita kena faham bid'ah mana yang Nabi kata masuk neraka. Sedangkan amalan-amalan yang ada perbezaan pendapat ulama' tadi tu, baca kunut subuh, ada dalil. Riwayat Ibnu Abbas, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutul fajra hatta faraqa dunya. Nabi SAW tetap membaca kunut ketika solat fajar. Solat fajar ni solat subuh, sehinggalah baginda meninggal dunia. Riwayat itu dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Mazhab lain dia kata tak ada. Dia ambil hadis Bukhari, doa kunut yang Nabi baca ketika berlaku musibah. Dan bukan subuh saja, Nabi baca kunut 5 waktu. So di sini timbul perbezaan pendapat dalam perkara fiqh. Orang yang faqih ni orang yang faham fiqh, bila berada di kalangan mazhab Syafi'i, baca kunut dan benda tu ada dalil. Walaupun mereka kata dalil tu dhaif, baca kunut. Bila pergi ke tempat yang orang tidak mengikut pendapat itu, dia tinggalkan baca kunut. Betul tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan pegang mesti baca juga. Imam Asy-Syafi'i ketika dia pergi ke Baghdad, di tempat di mana kuatnya pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, bila orang Qadi Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, kata, datang imam yang besar, Imamun Jalil ke tempat kita ni, dan kamu minta dia menjadi imam, kiranya dia membaca kunut subuh, kamu kena aminkan ramai-ramai. Ni Qadi Yusuf, seorang ulama didikan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sebabkan dia faqih, dia faham agama. Kalau Imam Asy-Syafi'i baca kunut, kita aminkan ramai-ramai. Tiba time Imam Syafi'i mengimamkan solat, ketika kunut tu, Imam Syafi'i terus turun, Allahu Akbar, sujud. Orang pun lepas solat tanya dia, bukankah pendapat engkau wahai Imam, wahai Asy-Syafi'i, bahawa ada baca kunut ketika subuh? Dia kata memang, tetapi aku menghormati qaul sahibu hadzal qabr. Aku hormat pendapat pemilik kubur ini. Dia tunjuk kubur Imam Abu Hanifah. Itu tanda faqih. Itu tanda reti. Pergi ke tempat yang orang memakai pendapat bismillah ni baca perlahan. Orang suruh kita jadi, saya pernah jadi imam di Qatar. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus bismillah baca perlahan, Alhamdulillah, baru baca kuat. Pasal kita tahu kalau kita buat macam cara kita ni, orang sana yang jenis kerah-kerah ni kata, tak, itu pendapat yang rajih, mesti bismillah baca perlahan. Dah jadi bergaduh dengan dia. Buat apa? Orang daripada Arab Saudi, imam Arab Saudi yang faqih, dia datang Malaysia ni, dia jemput jadi imam tarawih, dia tanya kita. Dia kata orang Malaysia ni baca bismillah kuat ke perlahan? Saya kata baca kuat. Okey.
Di tempat dia tak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia mari sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia faham. Ni kata faqih. Banyaklah kalau saya nak hurai tentang benda itu tuan-tuan. Tapi maknanya zaman kita ni kalau tuan-tuan duk tengok orang ustaz-ustaz duk bala-bala ni, kata dia ni betul, dia salah, aku betul, dia salah. Ini orang yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Katanya qalilun fuqaha'uh, kathirun qurra'uh. Dalam satu riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud kata kathirun khutaba'uh. Yang betul-betul faham agama ni tak ramai, yang suka bercakap ramai. Zaman kita ni lagi dahsyat tuan-tuan. Ada Facebook, ada blog, ada Twitter, ada apa semua. Tuan-tuan tengok. Hak sama-sama ustaz ni pun satu, lepas tu orang awam pun satu hal juga. Yang tak mengaji agama pun, tak. Aku baca dekat laman web ni, dia kata tak boleh, haram. Dia tak mengaji, tak ngaji. Dia ambil, tak. Lepas tu ini pula jawab. Jadi celaru. Tuan-tuan tengok kadang-kadang, saya pernah tengok ikuti satu forum tu yang dia ada dalam internet ni kan. Dia bahas tentang sutrah. Sutrah ni apa? Sutrah ni kalau kita nak solat, letak penghadang kat depan. Nabi SAW pernah letak pelana kuda letak depan. So bila kita solat, orang boleh lalu depan tu. Macam benda tu ulama' berbeza pendapat. Dia kena benda tinggi ke? Tak. Ada hadis Nabi letak tongkat. Lepas tu orang boleh lalu kat depan. Dekat bahagian tongkat tu dengan orang yang solat, jangan lalu. Depan boleh. Kita letakkan macam tanda, aku nak solat, depan tu lalu. Sini tak boleh. Soalannya sutrah ni, benda wajib ke benda sunat? Itu ulama bincang, benda tu sunat. Tapi dia punya bincang tu, siapa tak buat sutrah, tak buat tanda, mereka ini menyalahi sunnah. Sampai macam-macam lah. Ni cakap. Padahal ulama' kata zaman sekarang ni, orang dah pakai kapet yang ada tanda. Tuan tengok kapet tuan-tuan ni. Kan ada tanda kan? So kita fahamlah kalau orang solat kat situ, jangan lalu kawasan yang colour pink ni. Colour pink ke apa ni? Colour peach apa? Bolehlah colour. Maknanya kalau kita nak jalan, depan garisan tu. Dia ada dah ada bahagi kan, soft ni. Kalau kita jalan depan ni, tak apa. Kita jalan dalam kawasan tempat dia sujud, haram. Walaupun dia tak letak apa-apa depan tu, garisan ini dah dikira sutrah. Kerana ada riwayat yang di mana Nabi SAW tanda saja tanah tu, buat garisan. Ada ketikanya Nabi letak barang. Zaman kita ni boleh letak beg, boleh letak kursi, boleh letak yang papan orang buat mengaji kan, letak rehal, boleh. Tapi benda tu bukan wajib. Orang duk bincang tu, yang kata ni kena buat ni macam-macam. Ini kita sunnah. Kadang mereka pun tak tahu. Begitu juga banyak benda yang hari ni orang duk balah-balah, duk bergaduh-gaduh, duk kata aku betul kau salah. Benda-benda furuk yang sepatutnya boleh berbeza pendapat dan boleh kita meraihkan pendapat orang lain. Di Malaysia ni biasa orang jadi imam, lepas tu dia berwirid ramai-ramai. Ada yang mengaji sikit-sikit tak tahu sangat ni, dia bangun. Dan dia kata bangun tu sunnah. Itu pun salah. Lepas solat kan Nabi anjurkan berzikir. Yang menjadi perbezaan pendapat ulama', berzikir itu kuat ke perlahan? Yang dibolehkan kuat, imam boleh kuat. Kuat tu pun bukanlah subhanallah, bukan itu. Suara dia boleh didengar. Subhanallah. Makmum tak payah kuat. Jadi kalau semua kuat, subhanallah, ada orang solat masbuk, terganggu dia. Itu dia, hukum dia. Tapi ada orang, dia tolak terus. Dia kata, zikir ramai-ramai lepas solat ni, bid'ah. Jadi yang dia bangun, pergi sembahyang sunat itu, sunnah. Sedangkan berapa banyak riwayat Nabi SAW ajar baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas fi duburi kulli salatin. Tiap-tiap kali hujung solat baca. Jadi kita tengok zaman sekarang ni, tuan-tuan boleh tengoklah orang duk balah-balah ni bid'ah ni, yang ni wahabi, yang ni pondok. Bila dia tuduh ni wahabi, engkau tarekat, engkau syiah. Jadi tuduh menuduh begini, kenapa? Sebab zaman kita ni tak ramai orang yang faqih.
Tak ramai. Yang mana dia tengok orang buat lain sikit, dia faham. Ni ada dalil dan hujah dia, tak apalah. Benda tu tak merosakkan agama pun. Lepas kita rukuk, tuan-tuan pernah jumpa orang lepas rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia letak balik tangan dia macam ni. Pernah jumpa? Lepas tu Allahu akbar sujud, kita sami Allahu liman hamidah, tangan kita lepas. Tengok orang yang letak balik macam ni, kita rasa pelik. Kalau tanya setengah ustaz, oh itu Wahabi. Tuan-tuan, itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Dan dia ada hujah, ada dalil dia. Nampak macam mana bila kita tidak alim, tidak faqih, tak masuk dalam golongan yang fuqaha, kita akan banyak kata kata Abdullah bin Mas'ud, jadi khutbah, jadi orang yang suka bercakap, berdebat dalam Facebook, dalam apa, dalam Twitter, dalam apa bagai. Baik, kemudian dia kata lagi, yuhfazu fihi huruful Quran. Zaman itu orang sibuk nak jaga bacaan Quran. Maknanya yang kalau belajar Quran, bukan dia belajar maksud Quran, bukan tafsir Quran. Dia pergi belajar, bukan tak penting Mereka suka belajar macam mana nak berlagu, macam mana nak dengungnya, apanya, panjang pendek. Yang itu orang tekankan sampai dia baca sedap, dia langgar banyak hukum hakam, halal haram, dia langgar. Dia baca ayat riba, bank dia ada 5 akaun, semua riba. Padahal bank yang riba tu ada buka kaunter untuk mudharabah al-wadi'ah. Dia tak buat, dia tak ambil buka akaun Islamik, dia pergi buka yang konvensional, yang riba. Dia baca ayat riba tu, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Riba, nak sebut rar muraqaqah tu, sempurna bacaan dia, tapi dia yang ambil riba, dia yang ambil beramal dengan riba. Zaman ini, kata Abdullah bin Mas'ud, wa tudayyi'u hududuh, mereka hilangkan hukum hakam. Baca je Quran sedap, hukum hakam habis. Katsirun man yas'al, qalilun man yu'ti. Banyak orang tanya soalan, sikit yang boleh jawab. Dan soalan-soalan yang mereka tanya, yang melampau-melampau saya sebut tadi. Saya biasa orang hantar saya WhatsApp, kan free kan. Jadi orang hantar mesej macam-macam soalan. Apa hukumnya saya nak belanja satu orang kawan makan nasi biryani dengan kari kambing. Kemudian bila sampai restoran mamak, saya cuma belanja dia roti canai dan teh tarik. Apa hukumnya ustaz? Tu tanya. Kalau dia nazar, wajiblah. Kalau niat tak ada masalah. Niat tidak perlu kita tunaikan. Lagi soalan macam-macam. Apa hukumnya ustaz? Seorang anak yang berjudi, lepas tu duit judi tu beri pada mak ayah dia. Soalan ni perlu tanya kan? Soalan. Perlu ke kita tanya soalan macam tu? Ada orang tanya saya. Bila saya jawab lah, bagi mak ayah yang tak tahu duit tu judi, mak ayah tu boleh ambil dan guna. Tapi anak tu berdosa. Tapi ustaz, sebenarnya gini, dia nak cerita, dia tanya bertubi-tubi, dia seakan-akan nak suruh saya kata, boleh. Dia berjudi tu boleh, bagi duit judi kat mak ayah dia pun boleh. Zaman kita ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya soalan, dia nak paksa ustaz tu supaya kata boleh. Ustaz, apa hukumnya satu orang perempuan berzina, mengandung, lepas tu mak ayah dia nikahkan, dan lepas 3 bulan lahir anak? Saya kata dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan boleh. Kalau lahir anak, kita boleh binkan kepada suami. Kalau kurang pada tu, tak boleh bin kepada suami. Tidak lekat nasab. Tapi ustaz, macam ni banyak ah. Dan ni terlanjur lah apa semua, lepas tu nak tutup malu ni. Saya kata ginilah, kalau nak binkan juga pada suami, lain kali jangan berzina. Itu saya jawab. Tu je jawapan dia. Kadang-kadang orang tanya kita, dia asak kita dengan macam-macam soalan, nak suruh kita kata benda yang dia buat tu boleh, benda yang dia buat tu betul. Kemudian lagi, zaman itu mereka memanjangkan khutbah dan memendekkan solat. Yang ini yang saya sebut tadi. Khutbah panjang sampai orang jadi mengantuk. Sedap mula-mula, tapi lama-lama dah panjang. Dan mereka memendekkan solat. Solat baca ayat pendek-pendek, baca ayat
Kemudian mereka pada zaman itu mendahulukan hawa nafsu mengatasi amalan-amalan mereka. Sebab itu dalam satu riwayat dalam Imam Bukhari sebut dalam kitab Adabul Mufrad, dia kata zaman ini, zaman bila berlaku semua ini, dia kata inna khairal hadyi khairum min ba'dil a'mal. Zaman itu duduk belajar mengaji, cari ilmu macam ni lebih baik daripada melakukan setengah amalan. Maknanya kadang-kadang setengah orang bila ustaz tengah ceramah ni, tengah mengajar kuliah maghrib, dia solat sunat. Kita kuliah tengah bagi kuliah ni, kuliah maghrib ni, dia baca Yasin kuat-kuat. Ada, saya tengah mengajar pernah orang tu solat sebelah ni, sembahyang sunat. Lepas habis 2 rakaat bangun. Lepas habis bangun. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita dah tengok dia solat tu. Dia solat tu dengan tak ada tamak ninahnya, dia punya rukuknya, dia punya sujud pun kita pun muskil cara solat dia. Kerana ibadah tanpa ilmu. Maka duduk cari ilmu, dengar bila ada kuliah, ada pengajian, duduk dengar mengaji, lebih utama kata Abdullah bin Mas'ud daripada melakukan amal-amal. Ba'dul a'mal, sebahagian amalan. Jadi tuan-tuan, waktu-waktu yang kita boleh baca Quran, baca. Waktu kita nak sembahyang sunat, solat sunat. Tetapi bila ada pengajian, dengar. Kerana pengajian-pengajian yang seperti ini, ya, makna sahih ilmunya daripada Quran, hadis, begini-begini, akan menyebabkan kita dapat melakukan amalan yang betul dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah. Kalau ada kelemahan itu atas kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.